Nak bagi tahu walaupun korang tak baca dan tak hafal bacaan yang sunat, tarawih korang tetap sempurna dan sah. More, kau ingat aku ada masa untuk pening kepala? Buka peti ais korang. Assalamualaikum. Aku dah tolong hampa sekali, sudah. Lepas tu hampa nak bagi dia sekali, ikut suka hampa. Tapi lebih baiklah aku suka kalau hampa pergi bagi ke orang lain atau siapa-siapa saja. InsyaAllah rezeki kalau ada dia duduk datang situ juga. Tapi jangan ubah rezeki hampa tu dalam bentuk rasuah. Benda yang Islam kita tak ajak. Faham nak? Okey, sudah. Aku dah bagi hampa chance, hampa dah hidup. Lepas tu pandai-pandai hampa lah nak hidup lepas tu. Jangan duk harap kat aku. Jangan ingat aku ni pemberi rezeki dan pembuka rezeki. Okey? Penat je aku buat baik kalau hampa pun terpesong dengan segala benda ni. Aku nak tolong orang. Tapi aku tak mau tolong orang jadi orang yang baik. Tiba-tiba orang tu akan jadi orang yang tamak dan haloba. Wangi. Sabar nak. Minggu depan ke lagu mana baru kita start jual. Fresh bro. Speaker cantik kan? Tak siapa beri saya masa tu jumpa Karl Lagerfeld kat Paris. Telah ku temukan yang aku impikan. Ni rezeki ayam pula. Bakar. Bercik. Lepas tu kita ada nasi minyak, dendeng, rendang. Nantilah aku nak rasa petang ke malam ke. Aku dah masak bukan pemain tak. Tapi makan ngacau buah kemarin tu sedap ni. Lepas tu nanah. Eloknya. Besar-besar gemuk lempoi. And so fresh, so good. Ice planters. Aku rasa ni customer kaya aku ni daripada ladang nanah. Banyak lah nak buat apa ni. Buat puding nanah lah. Nak abang bagi. Mula-mula aku tengok benda ni, aku cakap, Allah, ni macam sama lah dengan orang lain punya kan. Asyikkan pilih, takkan pilih sampai goreng. Tak sampai goreng, sampai tempe. Tak sampai tempe, sampai hitam. Yang tu je lah patut hantar kat aku. Cemui. Tapi sampai pilih ikan wan ni, bukan aku nak cakap lah. Aku rasa-rasa tiba-tiba dia punya rasa tu meletup-letup dengan garing, dengan halus ikan bilis tu, dengan rasa pedas apa semua cukup lah. Jadi, yang ni aku approve sangat-sangat. Kalau nak order bulan puasa, pilih kat sampai ikan bilis wan ni. Ali makan. Masuk. Tengok aku punya rib ayam dah sampai. Tengok dia punya seal. Sangat-sangat banyak bubble wrap dia. Satu. Wow. Kaca ke? Taklah. Banyak je. Tengah tu buat lapik sejadah sujud. Letihnya nak buat diamond shape ni. Ya Allah, macam Chanel ni. Baru sekat ni. Tak apa, pelan-pelan. Sabar. Tapi dah siap lah juga sarung beg ni. Baru satu. Duk ada lagi 9. Duk ada lagi 8. Tu dia. Baru siap satu. Duk ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Macam mana ni? Dah gamaknya sampai raya lah tak siap ni. Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika itu pada suatu hari di mana beliau baginda bersolat bersama para sahabat di rumah baginda. Dan tiba-tiba setelah selesai memberi salam, baginda terus bangun dan tergesa-gesa meninggalkan saf serta makmum beliau. Maka para sahabat pun bertanya kepada baginda dan agak hairan, kenapa Rasulullah terus apabila selesai memberi salam terus lekas bangun. Selalunya baginda akan berwirid dan berdoa dan sebagainya.
Maka para sahabat pun bertanya sesama sendiri. Rupa-rupanya baginda Rasulullah SAW bergegas mencari seketul emas yang diberikan oleh seseorang kepada baginda, dan perkara dan pemberian hadiah itu baginda teringat ketika menunaikan solat akan benda itu, dan habis saja solat baginda terus bangun mencari benda hadiah tersebut yang berupa, kalau tak silap aku, emas ke macam manalah, ya. Dan kemudiannya baginda terus keluar membawa barang tersebut keluar daripada rumah baginda dan menyuruh isterinya, kalau tak silap aku, maaf walau alam, tapi aku teringat cerita ni, untuk membedakan emas itu, makanya diberi kepada fakir miskin dan orang ramai. Tujuan baginda membuat demikian ialah baginda takut sebarang hadiah yang berbentuk sedemikian tidak layak berada di bawah bumbung rumah Rasulullah sendiri. Dia takut benda itu akan menjadi satu benda yang tidak elok, bererti rasuah ke macam mana, walaupun ianya dalam bentuk hadiah. Dan Rasulullah kata, aku tak mau benda ni, ini bukan milik aku. Maka dia pun telah memberikannya kepada orang lain. Mungkin wallahu alam telah menukarnya kepada dalam bentuk makanan ke apa, wallahu alam. Ada dalam mushaf aku, tapi dah lama aku dengar, cuma tak hafal cerita tu. Cuma aku nak bagi tahu apa saja bentuk yang kita dapat tu sebenarnya ada kewaswasan di dalamnya. Kalau boleh hampa buat macam mana kerja pun orang nak bagi, tak mau, jangan terima. Okey, jangan terima. Yang aku terima makan ni semua sebab aku nak tolong review sahaja. Bukan kata sebarang bentuk yang ada matlamat, maka ianya boleh terpinggir dan tersasul menjadi rasuah. Okey. Bagi pihak aku tak niat sedemikian, aku niat hanya menolong. Jadi lebihan itu maka aku akan berikan kepada orang lain untuk merasainya. Okey. Dan hampa kena ingat, kadang-kadang bukan pembuka rezeki itu main melalui aku, tapi kadang-kadang melalui orang-orang biasa juga pun bisnes hampa pun akan terkenal juga kalau jatuh ke tangan yang sebetulnya. Kalau jatuh ke tangan aku tak suka benda tu pun, bukan aku yang penyebab rezeki kepada hampa, mungkin orang lain yang aku bagi dah sedekah, tiba-tiba dia makan, dia kata sedap, dia nak order. Okey, jangan salah anggap. Tapi aku menolong sedaya upaya yang boleh kalau rezeki hampa dah tertulis macam tu. Faham nak? Sebab tu aku jarang bagi orang hadiah, ataupun tak pernah bagi orang hadiah. Kalau aku bagi hadiah pun macam dekat tuanku ke apa ke, mushaf ke, tudung tuanku dapat rehijab tu sampai ke semua koleksi. Aku tak pernah pun suruh tuanku pakai set tudung tu, parti nak ambil video ke apa ke. Tak pernah. Sebab apa? Tak ada niat langsung. Maknanya sedekah kat tuanku nak pakailah. Tuanku tak mau pakai, tak apa, parti tak kisah. Kalau macam bagi coklat ke apa ke, tuanku nak bagi video kat parti, tuanku bagilah. Tapi kalau kata aku nak minta kat tuanku buat sat video apa semua, tak ada. Kalau tuanku sendiri nak buat. Macam tu lah, aku pun tak pernah bagi apa-apa kat customer aku pun. Sebab aku tak mau benda tu akan jadi macam satu benda, okey datang lemai lah buat baju dengan I. Ni nak raya ni kan, kalau tahun-tahun sudah dulu tu, bukan main lah, bagi hamper tu lah, hamper ni lah. Kalau ada kepentingan di sebalik hadiah, maka ianya boleh berbau rasuah. Maupun di situ kita tulis, thank you to support lah, apalah to support us. Tu maksudnya, itulah maksud niat dia. Okay? Tapi kalau customer nak bagi dekat aku, itu tak ada apa-apa. Pasal apa? Dia yang beli barang aku, dia saja nak bagi dekat aku. Itu tidak ada apa-apa muslihat di sebaliknya. Tapi kalau aku yang berniaga bagi kat mereka, maka akan terbentuk satu muslihat. Faham nak? Aku cakap tolong jangan ambil benda ni dan twist. Aku cakap mengikut supaya kita ni lebih berhati-hati. Sebab tu aku punya rumah, customer yang bagi kat aku. Denah tu, customer yang bagi. Bukan aku pergi minta telefon dia mau ke apa. Tak. Faham ke tak? Bukan aku yang pergi bagi kat dia, dia yang bagi kat aku. Tak ada apa-apa. Dia kaya, dia ada ladang, dia bagi aku terima. Habis. Alhamdulillah.
Tak habis lagi ni. Maghrib pun tak pergi. Tak apalah, aku tazkirah sat saja. Okey? Jadi faham nah? Faham. Please tolong. Hamper-hamper raya apa semua tu supplier. Macam aku supplier bagi hamper raya. Aku tak makan pun hamper raya tu. Aku buka. Aku bedak-bedak bagi Tafiz tu. Bukan aku yang telan benda tu. Hampa nak bagi. Kalau dah melalui aku tak makan. Tapi aku sedekahkan makanan tu kepada orang. Habis putus dia punya sifat rasuah tu di situ. Sebab aku sedekah balik. Okey, tidak ada kepentingan untuk aku. Tapi takkan kita nak buang saja makanan, kita sedekah ke orang. Tapi kita jangan makan. Faham ke tak tu? Konsepnya. Kalau kita nak bagi sesama hari raya, nak bagi duit ke, nak bagi hadiah dekat adik-beradik kita, tak apa. Adik-beradik tak ada kepentingan. Hang aku serupa kita adik-beradik. Kan? Lagu tu. Tapi kalau dah jiran-jiran, tak apa benda tu. Tapi kalau dah supplier, itu, ini, apa, itu kita nak bagi kat pekerja, tak apa. Kita bagi duit kat pekerja, gaji pekerja-kerjaan kita, tak ada. Tapi kalau kita bagi kat supplier, dekat pihak-pihak kerajaan ke, apakah, yang tu tak boleh. Okey, sebab kita mempunyai kepentingan dengan orang yang sebelah sana itu. Dan orang sebelah sana pun mengambil kita sebab ada kepentingan dia untuk menerima hadiah daripada kita. Jaga-jaga nak cik. Jadinya, nampak tak aku sambung balik atas tingkat semayang. Jadi kalau hampa nak hantar aku apa-apa barang pun, aku tak kecil hati tak jauh hati kalau hampa hantar mai sikit saja. Tak apa, kalau sedap aku akan telefon, aku akan beli, hampa mai hantar lagi. Okey? Jangan duk hantar berbekah-bekah, berbondong-bondong, kesian dekat aku. Kadang-kadang benda tu luk basah, kadang-kadang luk apa, aku nak makan macam mana dandan tu. Kena makan dandan kalau nak sedap. Kalau simpan dalam peti air, besok perangat dah tak apa nak sedap. Apa kena fikir, okey? Kalau satu hari semua mai hantar 5 nasi, aku nak makan yang mana satu? Fikir Masad. Lepas tu, dekat nota tu, jangan duk tulis silalah jamu selera Datuk untuk anak beranak. Jangan, tak payah. Untuk Umar, ini untuk Ali, jangan, tak payah. Go direct. Go direct, Datuk, ini satu bekas nasi untuk Datuk try, untuk Datuk review. Kalau sedap, Datuk post lah. Kalau tak sedap, tak payahlah. Faham tak? Jadi, bila hampa direct macam tu, aku ni membuat khidmat memberi review percuma, maka itu tidak akan jatuh apa-apa hukum ke atas dia. Kalau hampa bagi berlambat-lambat, makanlah Datuk untuk staf PPE Datuk, jangan. Dalam hati hampa mesti nak suatu kebaikan daripada situ. Dan hampa sumbat aku dengan barang-barang macam tu. Okey, jangan. Kita buat benda elok, kita kena bersih suci daripada benda-benda yang macam tu. Faham dah? Aku tegak ni pasal aku sayang kat hampa. Okey, dah aku sayang dekat makanan-makanan yang tak habis tu. Okey, satu bagi kat aku. Kalau tak cukup, aku telefon, hampa boleh hantar lagi, aku belilah. Lepas tu hampa sedekah lah kalau hampa nak bagi banyak-banyak. Aku pesan ni, beletak ni bukan apa. Takutlah kita ni bulan-bulan puasa ni, elok saja puasa tapi kita tak perasan benda lain tu. Jadi habislah segala pahala puasa kita tu. Disebabkan bagi benda-benda yang lagu tu. Faham nak? Tolong fikir betul-betul tau. Jadinya bila dah letih bagi hampa tazkirah sambil terlentang tu, aku nak makan. Datuk, alamak. Cakap kat situ. Cakap nanti tak dengar. No, I have to speak there. How to do that, Baba? You have to tekan this one and then 104. 1. I just do until the end here. Nanti here. 1. Pusing. No, put your fingers in. 1. 0. 0. One more time lah. 2. Okay. 1. 0. Where's 0? Here. Put your fingers in. 0. Turn. No. Itulah dia. Aduh, budak-budak lah ni. Telefon pun tak terguna. Dulu kami kecil-kecil ambil tin susu tu, tebuk tali bercakap. Lagi best. Jom kita main macam tu esok ni. No. Tak nak. Nampak ke tak tadi? Tak nampak sangat? Tak nampak dah. Masuk. Gambar kan? Masuk tengah. Okay. Kan? Masuk. Banyak apa?
Stop. Stop. Ya. Okey. Cuba nak pegang dayang tak? Nak. Sampai tak tercakap aku. Tak tercakap. Perut kenyang, tapi nak kena rasa jugalah. Sebelah aku bedak-bedak bagi kat orang. Macam ni lah aku merasa. Sebab tu orang pahiran awak aku tak gemuk. Macam ni je. Sikit-sikit nyet-nyet. Sikit-sikit nyet-nyet. Kalau sedap, aku akan cari balik retah-retah tu. Kalau tak sedap, kertas ni semua aku ronyok mu je, buang. Daripada Al-Fatih Interiors, Al-Fatih_Interiors, dia bagi aku rehal Perspect ataupun rehal, siapa ada nama aku lagi, Rizalman. Dia bagi cantik, very the Rizalman. Saya aku nak bubuh bagi gambar apa tengok elok-elok nah. Nah. Ada nama. Kok mana pindah nama aku? Tu dia Rizalman. Rehal kristal katanya. Perspect lah. Kan? Cantik. Terima kasih. Saya ada bag lagi. Benda-benda macam ni. Okay? Aku tak mouse. Aku akan sedekah dekat orang. Jangan hantar. Kalau aku nak makan, aku pergi beli kat supermarket. Macam ni dah pernah hantar kat aku dah. Okay? Dah pernah hantar. Dia hantar apa lagi? Okay? Nasib baik aku ada orang duk JPPE gown kat bawah tu. Aku boleh bagi kat mereka makan. Tapi tak ada tulis nota apa-apa. So aku mengambil keputusan, aku nak bagi dekat orang kat bawah tu. Okay? Ini contoh terus terang. Dia kata dia bagi untuk aku review. Dia terus terang tulis situ review. Kalau sedap, Datuk Boh dalam post, ya, itu tegas aku. Kalau tak sedap, Datuk diam saja. Jadi aku selesa macam ni. Dan bila aku kata dah sedap, jangan duk hantar lagi dah. Okey? Kalau sedap, aku akan tengok balik dah highlight, aku akan kata, okey, tolong saya hantar hang punya tu, aku bayar sebekah berapa. Sedap aku makan hari tu. Settle, khalas. Macam ni kan, aku dah perasin duit note kecil-kecil buah atas ni. Okey, siapa-siapa yang main hantar Lala Move ke apakah, siapa-siapa je aku dah pesan siap-siap dekat mate aku, bagi dia seorang sekeping. Bagi sikit saja jumlah ni, bagi aku sikit. Tapi orang mai, walaupun orang tu Lala Move, kita kira tetamu juga bila kira. Dan aku bukan riak, aku bukan jenis bubuh dalam beg dalam gondi hampa depan anak-anak dak. Tapi ni aku nak bagi hampa satu perangai baru supaya kita ni bila hampa baca pasal neraka syurga baru hampa tahu. Tak terlambat lagi untuk kita buat benda-benda macam ni. Sikit, a little gesture saja, tapi impact dia sangat tinggi. Ustaz, apa hukum kita sedekah tapi kita tunjuk di media sosial? Tujuan untuk orang lain turut bantu orang susah. Sunat dan digalakkan. Boleh buat demikian. Dan memang itu pun di antara yang diajar dalam Islam. Kita tunjuk kita sedekah dengan tujuan bagi semangat pada orang lain. Oh, bersedekah, tengok orang tu bersedekah. Orang tu dia buat, kita mesti tanding dia lagi. Kita mesti banyak lagi sedekah dibandingkan dengan dia. Hanya berlumba untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Dengan kamu berlumbalah untuk tengok orang yang buat baik, kamu semakin baik dalam hidup kamu. Dipanggil demikian.
Assalamualaikum. Korang jangan risau, tarawih sangat senang. Korang boleh buat 2 daripada 8 sampai 100 rakaat. Lepas Fatihah korang boleh baca surah ataupun tak baca surah, ataupun baca surah yang sama pun tak ada masalah. Tak ada bacaan yang wajib sebelum dan selepas tarawih. Tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada selawat yang wajib antara tarawih. Korang boleh pegang Quran, boleh pegang handset dan boleh tengok Quran dekat stand depan. Budak umur 6 tahun yang mumais, yang belum balik, boleh jadi imam. Mak boleh niat imam kalau ada makmum anak-anak lelaki yang kecil tak reti semayang. Bapak boleh niat imam kalau ada anak-anak kecil yang tak reti semayang. Dan tarawih boleh semayang seorang ataupun ramai. Perempuan yang tak ada lelaki, kau semayang seorang pun boleh. Aku pun tak ada makmum. Tarawih boleh semayang duduk walaupun sihat. Dan tarawih juga dianggap sebagai tahajud ataupun qiyamul lail. Boleh tutup tarawih dengan witir 135 dengan angka-angka ganjil. Mana yang korang larat? Cik Man bukan nak remehkan tarawih, tapi nak bagi tahu walaupun korang tak baca dan tak hafal bacaan yang sunat, tarawih korang tetap sempurna dan sah. More, kau ingat aku ada masa untuk pening kepala? Buka peti ais korang. Assalamualaikum.